Tanpa melengahkan masa, kita teruskan majlis ini dengan mempersilakan Yang Amat Arif, Datuk Abbas bin Nurdin untuk menyampaikan ilmu tauhid pada malam ini. Dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Puan Rusniati dan juga barisan kepimpinan Gemah Yasin Nur Iman, Datuk, Datin-Datin, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan semula kita dalam siri kuliah tauhid. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita selepas berpuasa dan juga menyambut hari raya ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima Ramadan kita, amal ibadat puasa kita, tarawih kita, tilawah kita, tahajud kita, istighfar kita, salawat dan juga zikir kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita telah masuk dalam bulan Syawal ini sebagai orang-orang yang bertakwa, hasil daripada didikan dan juga tarbiyah Ramadan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Syawal ini tidak menjejaskan ataupun tidak mengurangkan ataupun tidak melekakan kita dengan mujahadah kita, istiqamah kita dalam ibadah kita sebagaimana yang kita lalui dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, dalam kuliah yang lepas kita telah pun menyentuh berkaitan dengan ta'alluq dan juga sifat istighna dan juga sifat-sifat iftiqar. Dan insya-Allah pada malam ini insya-Allah kita terus pergi, kalau kitab Jawi ni pada muka surat 58 insya-Allah kita masuk bab Rasul pula. Jadi bab sifat 20, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian ilmu tauhid, manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj yang disusun oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kiranya dalam kitab Risalah Tauhid ini dah selesailah. Dan kemudian kita juga telah menyentuh bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui ini, kita telah bahagikan juga pada 4 bahagian, iaitu sifat nafsiyah, sifat wujud, sifat-sifat salbiyah, ada 5 sifat, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Kemudian ada 7 sifat-sifat sifat apa yang kita panggil Allahu Rabbi, nafsiyah, salbiyah, sifat nafsiyah, salbiyah, sifat-sifat ma'ani,
Sifat-sifat ma'ani ada 7, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, dan kita sudahi dengan 7 sifat-sifat ma'nawiyah, iaitu kaunuhu qadiran sampailah kaunuhu mutakalliman. Jadi insya-Allah apabila kita faham sedikit sebanyak berkaitan dengan pembahagian sifat 20 ini, mudah-mudahan kita sekurang-kurangnya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna, sifat-sifat yang kamalat, yang terlalu banyak yang disebut di dalam Al-Quran dan telah pun dimuktamadkan ataupun telah disusun oleh para ulama kita, yang wajib kita belajar 20 sifat. Lawannya mustahil pun ada 20, dan satu sifat yang harus jumlah dia 41. Inilah i'tiqad yang kita pegang, yang terkandung di dalam kalimah syahadah kita, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita nak masuk kepada keimanan, tauhid kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tauhid kita kepada selain pada nabi kita, juga kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang terdahulu. Sebab wajib kita beriman kepada rasul-rasul, nabi-nabi dan juga rasul-rasul, di mana nabi dan rasul-rasul ini bersifat dengan 4 sifat yang wajib, iaitu 4 sifat yang wajib, iaitu sifat amanah, amanah, tabligh, fatanah, satu lagi apa dia? Siddiq, amanah, siddiq, tabligh, fatanah. 4 sifat yang wajib, lawannya pun 4, dan satu sifat yang harus, ada 9. 9 i'tiqad kita berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, dan juga satu sifat yang harus. Jadi insyaAllah pada malam ini kita masuk kepada bab beriman kepada Rasul, dimulakan dengan tajuk kebangkitan Rasulullah. Jadi kita teruskan insya-Allah pengajian kita berdasarkan kitab Risalatul Tauhid yang telah disusun oleh Syekh Abdul Ghani Yahya dan juga Syekh Umar Yusuf. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Berkata penyusun kitab, kebangkitan Rasulullah, Rasulullah wajib atas tiap-tiap mukallaf percayakan Rasul-Rasul serta mengetahui sifat-sifatnya dan perkara-perkara yang berkenaan dengan namanya, keturunannya, bangsanya, tempat diputerakan dia dan sebagainya. Ini Nabi kita lah. Rasul-Rasul serta mengetahui sifat-sifat dan perkara yang berkaitan, yang berkenaan dengan namanya. 25 Rasul yang wajib kita, 25 Rasul yang wajib kita imani, yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi kita wajib sebagai orang yang mukallaf, tiap-tiap yang mukallaf. Siapa dia mukallaf? Kena ingat baliklah. Siapa dia mukallaf? Iaitu orang yang akil baligh. Akil lagi baligh, yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita hukum syarak, itu orang yang telah mukallaf, yang telah sampai umur, yang sempurna akal, sempurna panca indera. Sempurna panca indera ni maksudnya, kalau kena ingat baliklah, kalau tidak kita tak faham ni nanti. Mukallaf iaitu akil, Islam, akil, baligh, sempurna panca indera. Iaitu tidak, yang tak sempurna ni kalau dia buta, pekak, pekak dan juga bisu. Jadi kalau orang yang
pekak dan bisu ni maknanya dua panca indera dia tak ada, ya. Jadi itu tidak mukallaf. Dia tidak dikira sebagai mukallaf, ya. Orang yang boleh melihat dan ataupun boleh mendengar salah satu panca indera ni dikira orang yang sempurna panca indera, ya. Sebab kalau dia tak boleh kalau dikata dia tak boleh kalau kata dia pekak ataupun dia bisu, ataupun kalau dia bisu tetapi dia boleh mendengar, ya, dia boleh belajar, ya. Ataupun dia buta tetapi dia boleh mendengar, masih lagi boleh, ya, boleh belajar, ya, tentang Islam. Ini orang yang mukallaf dan yang telah sampai Islam kepadanya, ya, itu mukallaf, ya. Jadi bagi tiap-tiap mukallaf ini wajib, ya, wajib percaya, yang ini beriman, ya, kepada rasul-rasul serta mengetahui sifat-sifatnya, ya, sifat-sifat yang empat itu, ya. Empat sifat yang wajib bagi rasul dan perkara-perkara yang berkenaan dengan namanya, keturunannya, bangsanya, tempat diputerakan dia dan sebagainya. Ini wajib kita belajar, ya. 25 rasul yang disebut, ya, yang wajib kita imani dalam Al-Quran, ya. Sekurang-kurangnya kita tahulah nama rasul-rasul ni, ya. Pengenalan Nabi adalah lafaz Nabi itu asalnya bahasa Arab, ya, yang diterbitkan daripada lafaz nubuwah, ya, kenabian, ya. Makna nubuwah ini iaitu segi bahasanya tinggi, ya. Nubuwah ni maksudnya tinggi kerana tinggi martabatnya daripada orang lain, ya. Atau diambil daripada lafaz naba, yang maknanya jalan, kerana bahawasanya ia jalan kepada Allah, ya. Rasul ini jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Rasul lah yang menunjuk jalan kepada kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makna Nabi itu segi bahasa, dari segi syaraknya, ya, makna Nabi pada syarak iaitu seorang manusia yang lelaki lagi merdeka, ya, yang disampaikan ataupun diwahyikan ataupun yang diwahyukan hukum-hukum kepadanya supaya ia beramal menurut hukum-hukum itu dengan, ya, tiada diperintahkan ia menyampaikan kepada manusia. Ini Nabi, ya, ini maksud Nabi. Nabi ni maknanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan hukum-hukum, wahyukan hukum-hukum kepadanya, ya. Tetapi dia tidak wajib menyampaikan kepada manusia, itu Nabi, ya. Berbeza dengan Rasul. Kita lihat pula, ya, apa maksud Rasul ni, pengenalan kepada Rasul. Adalah lafaz Rasulullah itu asalnya bahasa Arab, maknanya utusan, ya. Rasul ni utusan, ataupun suruhan, ya. Sebab tu kita panggil Rasulullah ni pun utusan Allah ataupun pesuruh Allah, ya. Dan maknanya pada syarak iaitu manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lelaki yang merdeka, ya, lagi yang sehabis-habis sempurna kejadiannya dan bersih pihak keturunannya, yang disampaikan hukum syarak kepadanya serta disuruh ia menyampaikan kepada manusia dan jin. Ini tanggungjawab Rasul, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan hukum-hukum kepadanya, wahyukan hukum hakam kepadanya, dengan tujuan disampaikan kepada manusia dan jin. Berat tugas Rasul ni, ya. Bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada jin. Yang demikian nyatalah perbezaan di antara Nabi dengan Rasul itu, iaitu tiap-tiap Rasul itu Nabi, maka tidak tiap-tiap Nabi itu Rasul. Maka Nabi itu am dan Rasul itu khas, ya. Jadi Nabi ni am untuk dia sahaja, ya. Tapi Rasul ni khas sebab apa? Dia diwajibkan menyampaikan. Berbanding dengan Nabi tadi, Allah Ta'ala pilih dia menjadi Nabi untuk diri dia sahaja, ya.
untuk hukum hakam itu dilaksanakan oleh dia sahaja, ya, tetapi Rasul wajib pula menyampaikan kepada manusia dan jin. Ya. Jadi disebut dalam pengarang menyebut di sini, iaitu orang yang nak jadi Rasul ni manusia yang dipilih oleh Allah SWT daripada lelaki yang merdeka, lagi sehabis-habis sempurna kejadiannya dan bersih pihak keturunannya. Ya. Jadi Rasul ni maknanya seorang yang terpilih. Ya, yang terpilih, yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih Rasul ni di kalangan manusia yang terbaik. Ini wajib kita beriman. Walaupun ada sifat, ini nanti kita sampai apabila kita membicarakan satu sifat harus Nabi, iaitu harus Nabi makan minum, berkahwin, bergaul sesama manusia, menjalankan urusan-urusan duniawi dan sebagainya. Walaupun begitu, apa-apa urusan yang harus bagi Nabi ini, walaupun dia bersifat macam manusia biasa, tetapi oleh kerana Nabi dan Rasul ini orang yang terpilih, yang Allah Ta'ala pilih daripada yang terbaik di kalangan manusia, sehabis-habis baik di kalangan manusia, maka kita wajib beriman bahawa kedudukannya sangat istimewa, tak sama macam kita. Contohlah, contoh Nabi berkahwin, kita pun berkahwin, kita pun berkahwin, tetapi Nabi berkahwin khas istimewa untuk dia, sangat istimewa kedudukannya, yang dia menjadi suami yang terbaik. Tak dapat kita nak menyaingi lah, tetapi walaupun begitu, Nabi tunjuk kepada kita bagaimana menjadi suami yang terbaik. Kita manusia biasa ni tak dapat nak capai tahap Nabi tu. Makan pun sama juga, Nabi pun makan, kita pun makan, tetapi cara Nabi makan, dengan tertibnya, dengan adabnya dan sebagainya terlalu istimewa. Begitulah cara Nabi berjalan, cara Nabi menguruskan diri dia. Sebab itu digelar Nabi ni uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Kalau kita dapat ikut sebahagian pun alhamdulillah. Sebab Nabi dan Rasul ini manusia yang terbaik. Jadi itu sebagai pengenalan tadi, maknanya untuk kita faham beza Nabi dan Rasul. Kemudian kita pergi tajuk sebagai mukadimah ni, tajuk-tajuk kecil itu Nabi dan Rasul kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah jadi Nabi dan Rasul itu bukanlah dengan jalan diusahakan dengan berbagai-bagai kebajikan dan menjauhkan kejahatan serta berkhaluat pada satu-satu tempat, sebagaimana kepercayaan ahli falsafah mengatakan pangkat Nabi dan Rasul dapat dengan diusahakan bersungguh-sungguh membuat kebajikan serta berkhaluat, bersendirilah, bertapur dan sebagainya. Bahkan sebenarnya i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib atas mukallaf percaya bahawa yang jadi Nabi dan Rasul itu tidak dapat dengan diusahakan sekali-kali, tetapi ia kurniaan daripada Allah Ta'ala bagi sesiapa yang dikehendaki. Maknanya di sini nak jadi Rasul, Nabi ini tak boleh minta. Bukan macam nak interview kerja. Bukan macam nak mohon kerja dan sebagainya. Tak dapat. Ia adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Sebab Allah Ta'ala pilih sendiri, daripada keturunan yang baik-baik, daripada keturunan yang sehabis-habis baik, daripada keturunan orang-orang yang mulia. Jadi bila jadi Nabi dan Rasul ni, maknanya orang yang terbaik, maka keturunannya pun menjadi mulia. Sebab itu kalau kita berjumpa dengan keturunan Nabi ni, kita lihat orang yang ada keturunan Nabi ni orang yang saya lah melihat
ada beberapa hamba Allah ya, individu yang dikhabarkan kepada saya ya, yang orang ini adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait ni maknanya keturunan Nabi lah ya. Sama ada daripada sebelah Sayyidina Hasan ataupun sebelah Sayyidina Husin ya. Jadi kita lihat ya, saya lah melihat orang-orang yang daripada keturunan Nabi ni Allah Taala mungkin Allah Taala angkat darjatnya ya, sebab beliau adalah keturunan yang mulia, daripada keturunan mulia ya. Sebab itu kalau kita lihat ya, ini yang kita kena berhati-hatilah ya, apabila kita bertemu dengan orang-orang yang mulia ini. Nak jumpa Nabi tak dapat dah. Kalau kita ada rezeki bertemu dengan mana-mana keturunan Rasulullah SAW, ya, kita berilah penghormatan yang sewajarnya. Ya. Berilah penghormatan yang sewajarnya. Ya. Tambahan pula lagi jika orang ini menjadi orang alim, ya, orang yang menjadi ulama, ya, yang daripada keturunan Nabi ini, ya, lebih-lebih lagi lah istimewanya. Ya. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang dulu-dulu ni, zaman arwah ayahanda saya lah, ya, orang alim pun walaupun tak keturunan Nabi, tetapi orang alim pun berebut orang nak buat menantu. Ya, berebut orang nak buat menantu. Ya, sebab apa? Sebab nak dapatkan benih yang baik, nak dapatkan keturunan yang baik, ya, sebab keturunan orang alim. Apatah lagi kalau orang ini adalah keturunan Nabi SAW. Ya. Jadi sebab nak jadi Nabi ni, pengarang ni maklum, ya, beritahu kita ni, nak jadi Nabi ni bukan pilihan. Ya, bukan pilihan kita. Ya, tetapi adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ya. Tidak ada Nabi, kita sambung. Tidak ada Nabi dan Rasul-Rasul kemudian daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, kerana Nabi Muhammad SAW ialah kesudahan Nabi-Nabi dan Rasul. Bagaimana firman Tuhan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Surah Al-Ahzab ayat 40. Artinya bahawa Muhammad itu bukanlah bapa seseorang daripada lelaki kamu, akan tetapi ia pesuruh Allah dan penghabisan nabi-nabi, dan adalah Allah Taala amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi nabi dah. Tak ada lagi rasul dah, ya. Walaupun ramai yang mengaku nabi dan rasul, ya. Termasuklah di negara kita ni lah, ya. Ya, Rasul Melayu, ya, Tuhan Harun, ya. Nabi Harun, ya, Tuhan Harun, ya, mengaku Tuhan pun ada, ya. Yang mengaku Rasul Melayu, ya, yang telah dipenjara oleh Mahkamah Syariah Kuala Lumpur ke Selangor, ya. Rasul Melayu, ya. Rasul Nabi Kaha, ya, yang telah dipenjara, ya. Banyak lagi lah peristiwa-peristiwa lainnya orang yang mengaku Nabi, ya. Jadi tak ada, ya, kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni wajib kita beriman tak ada lagi Nabi selepas Nabi kita, tidak ada lagi Rasul selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada lagi, ya. Yang demikian itu, yang demikian nyatalah bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah kesudahan nabi-nabi dan rasul-rasul, dan seruan baginda itu am kepada sekalian umat manusia dan jin, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nubuwah, ya, khataman nabiyyin, penutup bagi nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Dan oleh sebab dia menjadi penutup kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, syariat yang dibawa oleh nabi kita ini ialah syariat yang relevan sampai bila-bila, sesuai sampai bila-bila, sampailah hari kiamat. Ini wajib kita beriman, ya. Jadi tak ada lagi dah nabi, ya. Walaupun macam tu, saya pun kadang rasa pelik juga bila ada orang mengaku nabi ni, macam Nabi Kaha, ya, peristiwa yang berlaku di Selangor. Ada juga yang percaya pada dia.
Saya pernah diberitakanlah bagaimana Rasul Melayu ni mempengaruhi pengikut-pengikutnya. Dia baca ayat Quran juga. Ya? Dia baca ayat Quran yang menunjukkan bahawa dalam Al-Quran itu menyebut Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap kaum itu nabi. Ya? Ada ayat Quran, saya lupa matan dia, lupa dia punya tu ayat dia. Tetapi ada disebut dalam Quran. Jadi Rasul Kahar ni pun dia baca ayat tu. Ya? Jadi dia berhujah, dia kata oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus pada setiap kaum, setiap bangsa ada nabi. Cuma nabi bangsa Melayu ni kata kaum Melayu ni tak ada lagi nabi. Saya lah dia kata. Ya? Itu hujah yang dibawa oleh Nabi Kahar ataupun Rasul Melayu dulu ni. Yang famous satu ketika dulu. Ramai pengikut dia. Ya? Ramai pengikut dia yang terpengaruh. Jadi hujah yang sebegini pun oleh kerana mungkin pengikut-pengikut yang terpengaruh ni tidak mempunyai pengetahuan asas agama yang cukup, ya, maka cepat terpengaruh. Ya? Terpengaruh walaupun dengan alasan yang begitu dangkal lah pada saya. Ya? Sebab dia tak baca lagi ayat tadi ni. Ya? Yang menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Itu sedikit sebanyak berkaitan dengan pengenalan kepada nabi dan rasul. Apa hikmah? Apa hikmah dijadikan rasul? Sebelum kita pergi kepada sifat-sifat yang wajib bagi rasul. Apa hikmah dijadikan rasul? Adalah hikmah dijadikan rasul pada tiap-tiap umat manusia di dalam dunia ini ialah semata-mata kerana menunjuk, mengajar dan memimpin manusia kepada jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kerana nafsu manusia itu sentiasa berperangai tamak pada kehendak meluluskan segala keinginan, kemarahannya dengan tidak hendak menjauhkan mudarat yang kembali kepada dirinya atau orang lain. Dan lagi dalam keadaan kejadian yang sempurna itu, maka tidak boleh didapati manusia yang menunjukkan segala maslahah yang baik bagi dirinya dan bagi diri orang lain dengan tidak ada orang yang menunjukkan, mengajar dan memimpinkan. Maka dengan sebab itulah didatangkan Rasul menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa dibangkitkan Rasul? Rasul untuk memimpin kita, menunjuk jalan kepada kita. Kalau tak ada Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, aqimus solah. Itu perintah Allah. Perintah Allah suruh dirikan sembahyang. Macam mana nak sembahyang? Maka Nabi pun bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi tunjuk pada para sahabat, sembahyanglah sebagaimana aku sembahyang. Macam mana mula daripada angkat takbir sampailah beri salam. Ini hikmah dibangkitkan Rasul untuk memimpin kita, menunjuk jalan. Nak sembahyang daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Daripada bab ibadah khusus sampailah bab memerintah negara. Termasuklah dalam bab bermuamalah. Bermuamalah, bernegara, bersosial, ekonomi. Sebab itu Nabi ni dia dah tunjuk semua. Bagaimana cara kita kehidupan seharian kita, sama ada kehidupan berkeluarga, kehidupan secara individu, berkeluarga, bermasyarakat, dan juga bernegara. Semua Nabi dah tunjuk. Ada panduan-panduan yang telah pun ditinggalkan oleh Nabi kita, yang telah pun dikupas oleh para ulama, dijelaskan lagi oleh para ulama bagaimana. Semua dari segi semua perkara, termasuk dalam bab
yang kita pandang remeh, bab masuk toilet pun Nabi tunjuk juga macam mana nak masuk toilet. Ya. Saya ingat dalam agama lain tak ada. Tak ada dalam ajaran agama lain yang mengajar kita ni dalam urusan kehidupan seharian kita yang begitu detail. Ya. Cara nak makan, cara nak qada hajat, cara nak mandi, cara ada pula mandi wajib, semua perkara. Nak berbelanja macam mana, rezeki, nak cari rezeki yang halal, ditegah mengambil yang haram, semua ada panduan. Nak jadi pemimpin bagaimana, nak berkahwin bagaimana, pilih macam mana pasangan, nak mendidik isteri dan anak-anak macam mana, nak jadi guru macam mana, nak jadi murid pun ditunjuk juga. Nak jadi murid macam mana, nak menuntut ilmu bagaimana. Ada pula pecahan-pecahan yang semua diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hikmah Allah Ta'ala bangkitkan Rasul untuk mengajar kita, memimpin kita, memimpin kita sama ada urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi kita sambung lagi, pimpinan dengan syariat. Pimpinan dengan syariat. Manakala telah diketahui hikmah itu, maka Tuhan menjalankan undang-undang dan memperlakukan amrun, amar atau suruh. Amar, bukan amrun, amar. Amar ni bahasa Arab, suruhan, suruh. Dan nahyun, nahi, tegah. Atas sekalian manusia itu dengan kaedah memimpin dan mengajar, bukanlah dengan jalan paksa dan sebagainya. Keterangan yang menunjukkan demikian itu sebagaimana di bawah ini, iaitu yang pertama, bagaimana Nabi ini memimpin. Yang pertama, ditilik pada tabiat kejadian manusia sebelum bangkit Rasul itu, iaitu manusia yang bertuhankan hawa nafsu, yang mendatangkan huru-hara sebagaimana yang telah berlaku pada masa jahiliah. Kenapa perlu pimpinan? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab hikmah dia, maka Tuhan menjalankan undang-undang. Apa undang-undang dia? Ada dua saja. Yang secara umum lah, iaitu melakukan perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang. Amrun ataupun amar, suruhan, dan nahyun ataupun tegahan, atas sekalian manusia, dengan kaedah memimpin dan mengajar. Nabi pimpin kita, makna tunjuk jalan pada kita, mengajar para sahabat, dan daripada sahabat pergi ke turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in, kemudian para ulama yang salaf, kemudian kepada ulama yang khalaf yang terkemudian, sampailah kepada guru-guru kita, sampailah kepada kita pada hari ini. Tak berubah. Ajaran yang sama. Solat, kalau solat maghrib 3 rakaat daripada zaman Nabi dulu, sampailah ke kita ni. Al-Quran ada 30 juzuk daripada zaman Nabi, sampailah ke kita 30 juzuk juga. Dan semua perkara lah, semua perkara yang diajar oleh Nabi daripada dulu sampai sekarang masih kekal sampai hari ini, insya-Allah. Itu bagaimana Nabi memimpin kita tadi, ditilik. Dia kata tadi, yang pertama tadi, ditilik kepada tabiat kejadian manusia. Pimpinan Nabi ni sesuai dengan tabiat kejadian manusia. Walaupun dia kata manusia ni selalunya bertuhankan hawa nafsu yang mendatangkan huru-hara. Sebab itu perlunya pimpinan Nabi, pimpinan Nabi dengan bersandarkan kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadaan manusia di dalam huru-hara itu sangat berhajat kepada pimpinan dan pengajaran. Sebab itu perlu kepada pimpinan Nabi
berdasarkan kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasul itu dijadikan daripada jenis anak Adam yang cukup sempurna kejadiannya. Allah Ta'ala lantik Nabi ni, lantik Rasul daripada anak Adam, keturunan anak Adam, keturunan manusia juga, supaya mudah menyampaikan, mudah menyampaikan kepada kita. Yang keempat, ditilik pada diri manusia yang menerima perintah daripada Tuhan, itu ada mempunyai akal-akal panca indera yang boleh diterima segala ajaran. Jadi apa yang Nabi bawa pada kita, yang Nabi ajar kepada kita, syariat yang dibawa oleh Nabi kita, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kita yang Allah Ta'ala beri akal. Kita pun boleh fikir, baik ke, yang mana baik, yang mana buruk, yang mana tegah, yang mana larang, yang mana halal, yang mana haram, sesuai, sebab kita diberi akal dan juga panca indera. Kita boleh lihat, kita boleh lihat syariat yang dibawa oleh Nabi kita ni, untuk sesuai dengan sifat-sifat kita sebagai manusia biasa yang Allah Ta'ala beri akal, panca indera, bagaimana kita boleh menerima ajaran. Sebab ajaran yang dibawa oleh Nabi ni memang sesuai untuk kita. Kalau ada benda yang haram, mesti ada hikmah dia untuk kita, mesti ada hikmahnya pada kita. Contohlah arak Allah Ta'ala haramkan, tapi orang hari ni nak juga minum arak, sebab itu banyak kita tengok aksiden kerana arak ni, sebab tu saya pun rasa ni pula, rasa terkilan. Kadang-kadang rasa terkilan, kenapa pihak berkuasa begitu sukar nak mengharamkan arak ni, terutama dijual waktu dijual secara terbuka. Saya ingat baru-baru ni usaha oleh Kementerian Wilayah Persekutuan, tak silap saya lah, untuk melarang arak ni dijual secara terbuka je. Itu pun mendapat tentangan yang begitu hebat. Saya pun tak faham. Walhal kita dah tengok lah, Allah Ta'ala haramkan arak dan orang minum arak, tetapi berapa ramai mati sebab arak, aksiden sebab arak. Pergi menyongsong arus pula, menyongsong pula arus lalu lintas. Orang ke kiri, dia pula ke kanan, menyongsong arus lalu lintas. Betapa Allah Ta'ala haramkan arak tu sebab sangat memudaratkan. Kemudian yang kelima ditilik, bagaimana pimpinan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW tadi, ditilik pada syariat yang diajarkan itu tidak turun sekaligus, bahkan turun sedikit demi sedikit mengikut keadaan manusia dan masa. Ini pada zaman sahabat. Bila Allah Islam turun, wahyu turun pada Nabi kita, 30 juzuk Al-Quran. 30 juzuk Al-Quran itu turun sedikit demi sedikit. Sehinggalah sebab di awal Islam itu Islam masih belum mantap, maka turunnya sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan semasa, sesuai dengan penerimaan para sahabat, yang diajar tentang Islam sedikit demi sedikit, bukan sekaligus. Kemudian yang keenam, dipandang tentang beramal pula, iaitu syariat yang diajarkan Nabi kepada manusia itu sesuai dengan keadaan manusia dan sebarang masa. Ini yang kita kena iman, ataupun kita kena beriman betul-betul. Syariat yang diajar oleh Nabi sesuai dengan keadaan manusia dan pada sebarang masa. Hari ni dah mula dah ni. Dah orang mempertikai syariat. Dari dulu lagi sebenarnya. Mempertikaikan syariat, mempertikaikan hukum hakam.
mempertikaikan hukum hudud, mempertikaikan hukum-hukum yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran. Ya? Sampaikan pada satu ketika dulu pun sunnah Nabi pun dipertikai. Ya? Sunnah pakai janggut pun dipertikai. Ya? Macam-macam lah yang dipertikai. Walhalnya syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu sesuai pada sebarang masa dan zaman sampai hari kiamat. Ya, ini wal'iyazbillah. Ya, ini kalau kita petikai ni rosak akidah kita. Ya, takut-takut terkeluar kita daripada Islam. Ya, sebab mempertikai syariat yang diturunkan kepada Nabi kita. Ya, wal'iyazbillah. Ini kita kena pegang betul-betul. Ya. Jadi apa-apa amalan ataupun syariat yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang diajar oleh Nabi kita, maka ia sesuai pada semua manusia, dan pada sebarang masa dan zaman sampailah hari kiamat. Yang ketujuh, ditilik masa dikuatkuasakan manusia menjalankan hukum syarak itu ialah apabila ia telah baligh lagi berakal. Tadi mukallaf tadi. Ya. Jadi nak kuat kuasa hukum wajib sembahyang bila akil baligh. Ya. Hukum syarak ni. Kenapa waktu budak-budak tak wajib lagi? Sebab dia belum belajar. Ataupun belum tahu, belum matang lagi, belum tahu lagi halal haram. Belum tahu lagi yang mana baik, yang mana buruk. Ya? Kita lihat di situ. Ya? Maka sesuailah hukum syarak tu. Ya? Allah Ta'ala wajibkan ataupun Allah Ta'ala taklifkan, dipertanggungjawabkan pada kita bila kita telah sampai umur baligh, lagi berakal. Kalau orang gila tak wajib lah. Ataupun belum cukup umur tak wajib. Ini beberapa perkara yang berkaitan dengan bagaimana pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan syariatnya kepada kita, yang mana kita wajib beriman. Kita teruskan lagi, kita laju sikit, kita sampai kepada kerja-kerja Rasul ni. Apa kerja Rasul ni? Adalah pekerjaan Rasul-Rasul itu banyak, maka sebahagian daripadanya iaitu yang pertama, menyatakan kepada manusia segala ahwal akhirat daripada perkara-perkara yang tak dapat tiada bagi mereka mengetahui serta percaya dengan kenyataan yang diibaratkan oleh Rasul-Rasul itu dengan sekadar yang terkuasa dan terupaya oleh akal manusia juga. Salah satu yang pertama, kerja Nabi dan Rasul ni iaitu mengajar kita tentang hal ehwal akhirat. Hal ehwal akhirat bermula bila? Bermula daripada alam barzah, sebagai permulaan akhirat. Benda yang kita tak nampak, tetapi diajar oleh Nabi. Diajar oleh Nabi supaya kita beriman dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Wajib kita beriman pada hari kiamat. Wajib kita beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Termasuklah alam barzah, alam kubur, sampailah kepada alam mahsyar, titian sirat, sampailah kepada syurga dan neraka. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Walaupun perkara ini kadang-kadang tak tercapai akal manusia kita. Contoh, kita diberitakan apabila seorang yang beriman meninggal dunia, maka masuk je dalam kubur, Allah Ta'ala beri kedudukan dia yang istimewa. Dilapangkan kuburnya seluas mata memandang, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman syurga. Sebab kita tak tergambar, kita tak tergambar.
Dah mati nantilah baru kita tahu. Cuma kadang-kadang adalah adalah mungkin rezeki orang-orang tertentu lah, yang Allah Ta'ala mungkin beri dia mimpi, beri dia mimpi bertemu orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini orang alim lah khususnya. Banyak cerita-cerita yang ni lah, yang cerita-cerita di alam barzah ni, sampai kepada kita melalui mimpi-mimpi orang soleh ataupun orang yang baik-baik lah, yang kita boleh ambil iktibar. Sebab dalam hadis-hadis Nabi pun diceritakan, diceritakan bagaimana orang yang masuk dalam kubur ni nanti ni, dia boleh berkomunikasi pula dengan orang yang telah meninggal lama dulu ni. Ini ada disebut dalam kitab, ada disebut dalam kitab. Maknanya bila kita mati nanti ni, orang kampung kita duduk kampung manalah contoh, jadi bila kita mati, kita akan bertemu dengan roh kita ni akan bertemu dengan roh-roh orang yang telah mati dulu ni. Maka orang yang mati dulu ni dia tanya pula pada kita yang baru mati ni lah, kan? Dia boleh berdialog, berkomunikasi pula. Apa hal si Mamat tu, dia kata, semasa kau mati ni macam mana keadaan dia kat dunia ni? Dia boleh berdialog begitu. Maknanya orang yang dah mati lama ni, dia tanya pula orang yang baru mati ni, macam mana keadaan saudara mara dia yang masih hidup lagi. Waktu kau mati ni dulu dia kata, macam mana keadaan ni, sipulan bin sipulan ni. Jadi dia boleh berdialog pula, berkomunikasi. Ini cerita-cerita yang diajar oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Ini banyak dibahas dalam kitab-kitab, detail lah. Itu ambil masa yang lama pula kalau kita nak bahas. Jadi salah satu tugas utama Nabi ini adalah untuk mengajar kita berkaitan dengan hal ehwal akhirat, hal ehwal alam ghaib, perkara ghaib yang berlaku, yang kita belum tempuh lagi. Selagi kita belum mati, kita tak tempuh lagi lah. Daripada mula alam barzakh sampailah alam akhirat, sampailah kita mendapat balasan syurga ataupun neraka. Itu tugas pertama Nabi. Tugas yang kedua, menunjukkan akal manusia pada mengenal Allah. Ini yang paling penting ni. Menunjukkan akal manusia pada mengenal Allah Ta'ala daripada mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil, yang harus, dengan menyatakan perhinggaan yang wajib. Menyatakan perhinggaan yang wajib dituntuti. Sehingga mana wajib kita belajar ilmu tauhid. Itu maksudnya tu. Yang dituntuti sekira-kira dengan pengetahuan itu dapat memelihara kepercayaan pada perkara yang didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara tugas utama. Maknanya tugas utama Nabi ini nak mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah melalui apa? Kita manhaj i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, sifat 20. Alhamdulillah kita dah tamat dah sifat 20 ni. Dah selesai dah. Cuma mungkin kepahaman kita tu itu rezeki masing-masing lah. Orang yang dapat ada orang dapat faham dengan mendalam, ada orang dapat faham sikit-sikit pun alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita faham perkara yang asas. Yang paling-paling asas yang kita faham, nak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni bersifat dengan sifat-sifat kamalan, sifat-sifat kesempurnaan. Dan kita faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni zat yang wajibal wujud, zat yang memang wujud, wajib wujud, yang bersifat qidam, yang tidak ada permulaan, yang bersifat baqa, yang tiada kesudahan. Tak ada mula, tak ada akhir. Itu antara yang mustahak kita faham.
Wujud dia tak sama macam kita, ya. Kita wujud ada permulaan, ya. Kita wujud ada pengakhiran, walhal Allah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala wujudnya tidak ada pengakhiran. Ya. Allah Taala bersifat dengan sifat-sifat yang selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wujudnya tiada bertempat, tiada mengambil ruang, ya. Memang payahlah kita nak faham tidak bertempat, sebab hari ini kita faham benda yang wujud tu dia mengambil tempat, mengambil ruang, ya. Yang mengambil tempat dan mengambil ruang ni adalah makhluk yang Allah Taala jadikan, ya, sesuai dengan ketinggian dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang kita sembah. Dia tak sama macam kita, wujudnya tidak mengambil ruang, tidak mengambil tempat. Bukan pendek, bukan panjang, bukan bulat, bukan berwarna, bukan, semuanya bukan. Laisa kamitslihi syai'un. Ini mustahak kita ingat balik. Ya? Jadi bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tu, baru kita faham. Ya? Selagi kita terbayangkan Allah Taala tu macam ni, macam tu, rupa dia, tu bukan. Siapa yang tunjuk macam mana nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi kita lah. Ya? Sebab itu mustahak kita dengan Nabi ni kalau boleh lah. Ya, sebab itu jangan tinggal salawat tu, tak boleh tinggal. Setiap hari tak boleh tinggal. Sekurang-kurangnya 10 kali selepas subuh, 10 kali selepas maghrib. Ya. Bukan saja kita belajar bab beriman kepada Rasul ni, tetapi kita bersalawat dan kita minta dengan Allah Subhanahu Taala dengan barakah salawat kita tu, Allah Taala Nabi ni, berkat kita salawat Nabi ni, ya, berkat apa yang diajar oleh Nabi ni dapat menyampaikan kita kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling mustahab. Waktu kita belajar tauhid, ya. Sebab tu jugalah, ya, selain daripada yang saya sebutkan, sebagai pangkal ataupun modal kita nak beribadat, beramal ni, ya, biasanya sama ada baca Yasin ke ataupun amalan-amalan yang lain, mesti kita ada selawat kepada Nabi ni. Ya. Sebagai maknanya orang yang telah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Al-Fatihah ni wajiblah, ya. Istighfar, solawat, Al-Fatihah, ayat kursi, itu 4 perkara ni jangan tinggal. Termasuklah nak tidur dan sebagainya. Ya. Sebab Nabi lah yang mengajar kepada kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah kita faham, ya, sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus, ya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan menyatakan perhinggaan yang wajib, ya. Perhinggaan yang wajib dituntuti sekira-kira pengetahuan yang dapat melihara kepercayaan kepada perkara yang datangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab tauhid ni sebagaimana, sehingga mana kita wajib belajar, sehingga kita fahamlah. Sehingga kita faham sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang terkandung di dalam 41 i'tiqad yang kita faham, ya. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang harus, yang mustahil, 1 sifat yang harus. 41, ya. Ini sampai itu kita faham, insya-Allah, ya, dapatlah kita membezakan, ya, Allah dengan makhluk, ya. Tauhid ni maknanya menunggalkan Allah Ta'ala yang tunggal, yang bersifat tunggal, nak membezakan dengan makhluk. Itu keputusan ataupun natijah daripada kita mengaji tauhid ini, iaitu kita nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Esa ataupun Maha Tunggal, dan nak membezakan Khaliq dengan makhluk, nak membezakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta dengan kita dan alam yang kita nampak dan tak nampak ni yang menjadi makhluk. Dapat, maknanya kita faham
siapa Tuhan, siapa hamba. Situ dia punya keputusannya. Siapa Tuhan, siapa hamba. Ya. Sebab baru-baru ni, ya, kalau kita tak faham ni, baru-baru ni saya dimaklumkan ada pula satu ajaran. Ni wala'iyazubillah lah. Kalau ada kawan-kawan kita yang terlibat, ya, nasihatlah. Ya, sama-sama nasihat. Ada pula ajaran yang baru ni menyamakan Rasulullah dengan Allah Ta'ala pula. Ya. Ini ajaran sesat, ya, antara ajaran sesat yang dia menyamakan pula Rasulullah, ya, Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana nak sama? Rasulullah makhluk, pesuruh Allah, kita pun makhluk, ya. Itu yang sebab mustahak kita belajar ilmu tauhid ni. Ya, nak membezakan yang mana Khaliq Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mencipta dengan kita dan juga alam ini yang menjadi makhluk. Ya. Siapa dia makhluk? Ma siwa Allah. Yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah makhluk. Ya. Istilah dia banyaklah makhluk ni. Yang mungkin ya, makhluk, apa lagi? Alam, semuanya makhluk. Itu perkara yang kedua, iaitu tugas-tugas Rasul yang kedua yang wajib kita imani, ya. Yang ketiga, mengingatkan dan mengajar manusia untuk memelihara kebesaran Tuhan dengan memperlakukan segala ibadat yang difardu. Ini tugas Nabi, mengajar kita perkara-perkara yang wajib. Sebab itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Ini Nabi ajar kita. Ya. Yang keempat, menunjuk dan mengajar manusia segala hal yang bergantung dengan kehidupan mereka. Ya. Di dalam pekerjaan, muamalat, menurut aturan-aturan yang ditentukan untuk keselamatan am. Ya. Panduan-panduan umum untuk kita hidup seharian. Berurusan dengan urusan dunia kita. Makan, minum, jual, beli, pakaian dan lain-lain. Ya. Bermasyarakat, bernegara dan sebagainya. Yang kelima, memutuskan persisihan akal manusia yang diruntun oleh syahwat dan perasaan, mementingkan maslahah diri, yang demikian itu membawa kepada kebinasaan. Maka hal-hal ini semuanya telah diselesaikan oleh Rasul-Rasul dengan dasar yang memelihara maslahah. Nabi ajar kita, ya, bagaimana menjaga maslahah, ya, akal dan lain-lain, syahwat, ya, kehidupan kita, maslahah diri. Ini yang kita panggil maqasid syariah. Nanti kita akan sampai, ya, kalau kita nanti boleh kupas nanti. Maqasid syariah yang 5, memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara harta, memelihara maruah, ya, memelihara keturunan, semuanya. Ini termasuk dalam maqasid syariah yang diajar oleh Nabi SAW. 5 tuntutan asas agama. Ya. Ini antara kerja-kerja yang dibangkitkan. Kenapa Rasul-Rasul itu dibangkitkan untuk mengajar kita. Ya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita berhenti di situ dulu. Nanti kita sambung tajuk yang lain, iaitu tajuk kecil Rasul-Rasul bersifat manusia. Malam ni tadi ni ada permintaan untuk tunjuk kitab tadi ni kan. Malam ni tak dipancarkan, tak dipaparkan dalam skrin ni yang saya baca tadi ni. Ya. InsyaAllah mungkin kuliah akan datang kita ni lah. Ya. Pihak Ustia boleh boleh tengok balik lah, ya, insyaAllah. Jadi pada malam ni kita sampai kepada tajuk kerja-kerja Rasul, dan insyaAllah dalam kuliah akan datang kita sambung tajuk kecil Rasul-Rasul bersifat manusia. Ya. Ini bagaimana sifat-sifat Rasul-Rasul ni pun bersifat sama macam manusia, ya, berkehendak kepada berkahwin, makan, minum dan sebagainya. Nanti kita insya-Allah akan kita sentuh dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi kalau ada satu soalan, dua soalan,
Kepada penjemaah, jika ada soalan yang ingin diajukan, dipersilakan. Ni baru bab mukadimah ni mungkin tak nilah sebenarnya tak ada masalah lah untuk faham apa yang saya nyatakan tadi kan. Tapi kalau ada soalan insya-Allah bolehlah, satu soalan, dua soalan. Ustaz, saya ada terima soalan. Ya ya. Jemaah, bolehkah Allah Ta'ala dikenali tanpa ilmu sifat 20? Allah Rabbi. Macam mana nak jawab tu? Payah nak jawab tu soalan tu. Bolehkah Allah Subhanahu wa taala dikenali tanpa belajar sifat 20? Ya. Kita dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa jalan. Ya. Termasuklah tadi ni yang pertama belajar bab hukum akal. Kita ada 3 hukum kan? Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. 3. Tiga hukum ni. Dan kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni nak mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui hukum syarak dan juga hukum akal. Jadi kalau tanya tanpa belajar sifat 20, mungkin bolehlah. Boleh kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak belajar sifat 20, ada kemungkinan boleh dengan menggunakan akal dan juga panca indera kita. Itu yang diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak sempurnalah. Bila hukum akal tak diganding dengan hukum syarak, maka kita tak dapat panduan yang Nabi ajar pada kita. Itu yang saya boleh jawab lah. Nanti insya-Allah dalam kuliah akan datang mungkin saya boleh sambung lagi jawapan tu. Cuma saya nak nyatakan di sini ialah kita yang berpegang pada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ini, apabila disusun manhaj i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat 20, maka itu adalah jalan yang terbaik lah, ya. Jalan yang terbaik yang telah kita lalui sejak zaman berzaman daripada nenek moyang kita dulu. Ada lagi satu jalan yang orang yang tak mau pakai mengaji ataupun mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat 20 ini, iaitu dulu pernah saya nyatakan orang yang berpegang dengan amalan ataupun ajaran tauhid 3. Ya. Bab tauhid 3 ni nanti insya-Allah dalam kuliah akan datang saya sentuh sikitlah. Ya, agak panjang dia punya perbahasan di mana kelemahan ataupun penyelewengan ajaran tauhid 3 ni. Dulu ni saya pernah nyatakan Mufti Pahang sekarang ni, Mufti Pahang sekarang ni pernah mencadangkan pada pihak kerajaan, pada pihak berkuasa, supaya ajaran tauhid 3 ni dihapuskan. Ya, dihapuskan dan diberhentikan supaya tidak mengelirukan akidah umat Islam, supaya tidak mengelirukan akidah umat Islam di Malaysia. Amalan tauhid 3. Apa dia tauhid 3 tu? Dia memecah-mecahkan tauhid ni kepada 3. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Ini ajaran yang diasaskan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Ya? Jadi ini satu perbahasan yang sangat panjang lah, ya? Dan ramai di kalangan orang Malaysia sekarang ni telah pun terpengaruh dengan ajaran tauhid 3. Ini bukan kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya? Jadi nanti insya-Allah dalam kuliah yang akan datang saya akan kupas lebih lanjutlah di mana perbezaan tauhid 3 dengan kita belajar sifat 20. Ya? Dia sebenarnya tak adalah banyak sangat perbezaan dari segi kepahaman tu. Tetapi tauhid 3 ni dia boleh membawa penyelewengan akidah.
kepada kita berdasarkan apa yang telah berlaku sekarang ini. Ya. Jadi insya-Allah nanti saya kupas lebih lanjutlah berkaitan dengan tauhid 3 tadi. Ya. Jadi setakat itu dululah jawapan saya. Ya. Wallahu a'lam. Okey, ada penjemaah, ada lagi yang ingin bertanyakan soalan? Tak ada ya. Kalau tak ada saya ni lah saya mohon maaf lah Ustaz, kalau di sini Ustaz saya berdapat soalan Ustaz. ya. Saya adalah seorang mu'alaf. Ya. Saya muskil, apakah benar sifat 20 wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Ini wajib dipelajari oleh setiap umat Islam, padahal tiada nas dan hadis pun mengenai sifat 20. Ya. Allah, itu satu soalan yang susah nak jawab tu. Ya beginilah apabila Rasulullah SAW mengajar dulu mengajar para sahabat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah sama macam kita ni pada hari ni, ya. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW dengan para sahabat dia direct. Jadi tidak ada keperluan waktu itu untuk disusun satu ilmu yang khusus berkaitan dengan tauhid sampai sebagaimana yang ada pada hari ini. Ya. Sebab itulah kita kena faham macam mana timbul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni, manhaj yang disusun oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni. Bagaimana timbulnya perkara ya? Timbulnya perkara itu apabila berlaku penyelewengan akidah, ya? Apabila Islam telah berkembang luas pada zaman tabi'in ataupun kemudian daripada itu lagi, ya? Maka sebab itu lahirlah ulama yang membela akidah umat Islam, ya? Siapa dia Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni yang menyusun i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan pengajaran sifat 20 ni, ya. Beliau adalah cicit kepada sahabat Nabi Allahu Rabbi, apa nama dia? Cicit kepada seorang sahabat Nabi yang mana pada satu hari Nabi SAW tengah berkumpul, ya, dengan para sahabat, ya. Maka waktu itu sahabat ini ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata daripada keturunan engkau lah akan lahirnya seorang yang akan membela agamaku. Nabi kata, agama Islam. Ya. Beliaulah yang telah menyusun. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Beliau adalah cicit kepada sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi, seorang yang sahabat Nabi ni, beliau salah satu tugasnya ialah berhujah, ya. Orang yang sangat pandai berhujah, membela Islam, ya. Maka lahir daripada zuriat sahabat Nabi ni Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni pun asalnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah pengikut ajaran Mu'tazilah. Sampailah yang saya pernah cerita dulu, sampai 1 tahun tu, bulan Ramadan tu, beliau bermimpi berjumpa Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Dalam bulan Ramadan tu. 10 malam yang pertama bila bermimpi berjumpa Rasulullah. Bila bermimpi berjumpa Rasulullah, Rasulullah pesan pada dia, berpegang teguhlah engkau kepada sunnahku dan sunnah para sahabat al-Mahdiyin, khulafa al-Mahdiyin, para sahabat yang Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka. Ini pesan Nabi tu. 10 malam yang kedua mimpi lagi sekali. 10 malam yang ketiga Ramadan tu bermimpi lagi sekali, 3 kali. Maka Al-Imam Abu Hasan Asy'ari ni pun apabila dia bermimpi berjumpa Nabi SAW, beliau mengkaji semula. Mengkaji semula hadis-hadis Nabi
berkaitan dengan ilmu tauhid tadi ni. Barulah, sebab waktu itu umat Islam dah banyak terseleweng dah pergi Mu'tazilah ni. Ya, terpengaruh dengan Al-Mu'tazilah. Dulu saya dah terangkan sikit sebanyak kan Mu'tazilah ni. Ya. Jadi apabila dia mengkaji balik hadis-hadis Nabi SAW, maka dia pun berhujah dengan guru dia, ya, Al-Jubba'i, ya, guru dia, berkaitan dengan ilmu tauhid ni. Apabila dia berhujah dengan gurunya, maka gurunya tak dapat jawab. Ya? Guru dia tak dapat jawab, maka selepas itu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari ni keluar daripada ajaran Mu'tazilah dan dia dengan para ulama yang lain berusaha untuk memperbetulkan semula akidah umat Islam waktu itu. Maka beliau menyusunlah manhaj yang kita kenali sebagai hari ini, bagaimana nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat 20. Ya. Dibahas panjang lah, bukan dia seorang, termasuk Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan bagi kita yang berpegang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni, semua yang kita dapat yang dimuktamadkan oleh para ulama muktabar yang terdahulu ni telah disepakati. Di mana pegangan tauhid kita, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni merupakan pegangan majoriti umat Islam di seluruh dunia pada hari ini. Ya. Pada zaman berzaman sampailah kita di Nusantara ini, orang mengaji pondok pun sama, ya, para tuan guru kita yang dulu pun sama. Ya. Saya ingat setakat itu yang boleh saya jawablah. Ya. Kalau kata-kata tak ada nas dalam Quran tu, rasanya nas itu digunakan oleh para ulama. Ya. Memang para ulama terdahulu mengambil dalil semuanya yang berkaitan dengan sifat 20 ni daripada Al-Quran. Jadi sebab sifat-sifat yang wajib ataupun sifat-sifat kamalat bagi Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya tak terhingga banyaknya. Ya, tak terhingga banyaknya, ya. Termasuklah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, 99 nama tu, itu pun termasuk dalam sifat Allah SWT juga. Tapi dia ada beza. Ya? 99 nama Allah tu ada beza. Ya? Sebab bila dirangkum 99 nama Allah SWT tu, maka 20 sifat ini sebenarnya 99 nama Allah tu terangkum dalam sifat 20. Ulama dia dah susun dah. Dia dah susun dah kaji dah. Itulah yang telah dimuktamadkan, dan untuk memudahkan kita belajar dan juga faham dan juga untuk amal. Ya? Itu kesimpulan yang boleh saya ni lah. Saya ambil di situ. Ya? Jadi semua yang ada dalam sifat 20 semua ada sandaran dan dalil daripada Al-Quran dan Hadis. Ya? Wallahu a'lam. Kalau ada jawapan lain nanti saya kongsikan insya-Allah. Ingat kita berhenti situ dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atas kelemahan dan kekurangan saya mohon maaflah atas kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kepada pengurusi majlis. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan, barakallahu fiik Yang Amat Arif Datuk atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi. Kesimpulan sedikit sebanyak daripada kuliah tauhid yang disampaikan pada malam ini mengingatkan kita tentang akhirat dan wajib untuk kita beriman pada perkara yang ghaib seperti alam barzakh, syurga dan neraka yang boleh kita ambil iktibar dan dituntuti sebagai panduan hidup kita sebelum kita mati, dan memperbanyakkan selawat dalam kehidupan kita seharian sebagai umat yang sentiasa berusaha menjadi lebih baik dan dekat dengan Rasulullah SAW, selain dari untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menimpahi rahmatnya juga. Syukran jazilan tim pengurusan Gema Yasin Nur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat pada malam ini buat kita semua. Syukran jazilan pada hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah dalam berkesudian menghadirkan diri untuk menimba ilmu yang tak akan pernah habis untuk kita kupas, untuk kita pelajari hingga akhir hayat kita.
dan dalam kita mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Semoga kita sentiasa hidup dalam keberkatan dan rahmat Allah Azza wa Jal. Mohon izin Yang Amat Arif Datuk untuk saya membuat hebahan program Gemaya Senior Iman esok. Dimulai dengan 6.45 pagi kuliah subuh bersama dengan Ustaz Alien Aminin bin Muhammad Saleh dengan bacaan Yasin, doa dan tazkirah. 10.30 pagi kuliah duha berkitab Ustaz Dr. Ashraf bin Swati dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini. Pada pukul 2 petang tahsin Al-Quran bersama Ustazah Helen. Dan pada pukul 5 petang pula kuliah asar bersama Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman, itu tadabbur surah Yusuf. 9 malam kuliah maghrib bersama meja Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad dengan kitab Kesempurnaan Muhammad Rasulullah SAW, Syama'il Muhammadiyah. Dan pada pukul 9 malam juga kita ada talaki Gemaya Senior Iman bersama Ustazah Humairah Muhammad Saleh. Bagi pihak majlis kami dari Gemaya Senior Iman memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran di sepanjang majlis dijalankan. Sekali lagi dijemput Yang Amat Arif Datuk Abbas untuk memimpin tasbih kafarah dan surah Al-Asr bagi menutup majlis kita pada malam ini. Saya akhiri dengan kalam mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.